Hai kepada korang yang tengah tengok video ni, sila tinggalkan jejak korang dengan komen hadir right now in the comment section below. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih masih lagi menonton channel Frankies. Terima kasih kepada semua yang dah subscribe channel ni. Terima kasih juga kepada set kita dan tidak dilupakan juga kepada semua penyumbang super thanks. Sumbangan anda amatlah kami hargai. Untuk hari ni, Nini nak sambung pasal cerita Jiha. Ni kira part 2 lah ni ke, yang dijanji-janjikan. Okey, hok mana tak tengok lagi part 1, korang boleh tekan dekat atas ni. Kita tengok part 1 dulu, baru tengok sini. Cerita dia bersambung. Macam biasa, Nini akan bercerita dalam dialek Kelantan. Siapa-siapa yang masih memerlukan subtitle, korang boleh tekan sisi dekat atas ni ataupun dekat bawah ni, sebab kami ada sediakan subtitle dalam bahasa Melayu. Sebelum itu, minta tolong banyak like dulu. Tekan button like selalu dah. Kok mana tak subscribe tu, minta tolonglah subscribe. Kita orang ni road tu 40k. Lo ni nya 39.4k. 100 orang je lagi. Please, tanpa lengah-lengah lagi, kita teruslah ke cerita Jiha part kedua. On count of 3, 2, 1. Selepas tahun 2019, kejadian yang berlaku di kisah ataupun part 1 Jiha tu, badan Jiha dia jadi lemah. Lemah ni bermaksud badan dia ni mudah nak kena gangguan. Macam kita tahu ataupun hok mana tak tahu, mainin ayat. Bila seseorang tu dia pernah diganggu, dirasuki, histeria, walaupun telah diberubatkan, dia akan tinggal kesal kepada dia dengan dia macam ada satu hole ataupun lubang dekat badan dia untuk mudah dimasuki makhluk alam sebelah sekali lagi. Kalau dengar cerita tu, orang duduk cerita macam ni lah, video-video gini, dia akan rasa benda lain hok ada dengan dia. Macam kalau dia pergi tempat-tempat hok pelik-pelik, maksudnya macam tempat hotel ataupun air terjun, urut-urut mana-mana ke, dia mudah detect ada benda situ. Especially bila badan dia rasa tak kena, rasa macam berat, rasa macam panah. Dia boleh detect lah benda tu. Katanya ustaz, bila Jiha rasa gitu, kemungkinan ada benda yang menumpang atas tubuh Jiha ni. Kita dengar macam mudah jeng nak nupai tubuh dia. Memang mudah. Sebabnya condition badan, condition semangat dia mungkin masa tu agak sangat lemah lah. Mudah sangat, tak boleh sembak sikit, kena selalu. Jadi untuk cerita ketiga ni berlaku pada tahun 2019. Masa ni Jiha ni dia duduk belajar dekat universiti di Kelantan. Dia private ke juga nama universiti ni. Maka Jiha ni dia duduk asrama. Clue dia, dulu asrama ni adalah asrama perempuan, asrama lama Tapi lo ni, asrama tu, blok tu digantikan sebagai bilik pimpinan pelajar lelaki. Pada satu hari, Jiha dengan roommate dia ni nama Nur. Dia orang ni pun gila beli makan kat kedai luar, Allahu Akbar, subhanallah, luar daripada asrama saya. Kedai tu tak jauh mana lah deh. Jadi berduaan gila jalan kaki. Nak aku ceritanya masa tu dalam pukul nesuku petang dah. Alah kau lewat petang dah sebenarnya. Lepas tu saya pun belilah. Belinya kedai tu
memang famous dan diketahui bahawasanya memang akan ramai sangat orang. Setiap hari lagu tu. Jadi kalau pergi beli tu memang akan lambat lah siap. Dia orang pun beratur lah ngodang-ngodang ke apa. Sudah-sudah makanan dia orang ni pada pukul 7 lebih. Time tu maghrib dah. Lepas tu dia orang pun balik lah dekat asramanya. Siapa dekat asrama tengok-tengok pintu gerai pagar asrama dia tutup. Kunci dah. Memang sedia maklum pun setiap hari pukul 7 petang, 7 malam, memang pintu tu akan dikunci. Jadi bila dia orang tengok pintu tu kunci, dia orang pun hoyaklah ke roommate. Roommate dia orang hotline lah. Kata minta tolonglah hoyak ke pimpinan pelajar, tolong mari buka ni. Kita orang lambat sebab pergi beli. Tidak lama selepas pada itu, turunlah seorang pimpinan pelajar ataupun kita panggil AJK lah sebenarnya ke. Jadi dia pun buka pintu, masuklah mereka berdua. Siapalah dekat dom, masuk dalam dom. Tiba-tiba Jiha berasa Nur ni lain macam. Dia pun tengok ke Nur, apa Nur? Pelik kira nampak dia, tak ada macam molek-molek ada. Lepas tengok muka Nur tak pucak. Pucak sangat, lepas tu Nur pun tiuk. You tiuk tak dengar, you tiuk. Macam gitu. Nampak di muka Nur, dengan pucak dia, dengan tiuk dia tu, dia dalam keadaan takut. Keadaan Nur ni bukan Jiha saja perasa. Memang satu dom tu perasa. Sebab Nur ni kan dia tiuk. Tak kira tak perasa ke bunyi tiuk dah dengan Nur ni macam kalut. Pucak kesi ke apa tak. Jadinya demo ni pergilah dekat Nur. Tanya, buat apa Nur? Buat apa Nur? Nur tak jawab. Dia duduk belah-belah tiuk tu. Duduk ngiling lah. Ngiling-ngiling kepala. Jiha pun tanya molek. Nur, buat apa mu ni? Buat apa? Dia tak jawab agak. Memang dia macam kohon nak derah tiuk. Jiha pun macam expect. Kau Nur sakit perut, gastrik kau, sakit kepala kau, kemu perut kau, tak tahulah. Sebabnya Nur ni memang biasa dah. Dia kerap sangat sakit. Jadi untuk tenangkan Nur, walaupun Nur tu tak jawab, Jiha pun ambil lah minyak panas. Ambil minyak panas tu sapu-sapu dekat labu betih. Biasalah kalau reti Nur ni, kemu perut, sakit perut, gapo, start dengan labu betih dulu. Sebab angin duduk situ. Lepas tu sejuk kaki, gapo memang tak selesa untuk reti Nur. Jadi luruklah si Jiha ni kepada kaki Nur. Tak ingat nama pula dah. Bila-bila sapu tu, bila-bila urut. Sapu bila urut. Nak suruh Nur ni bertenang. Tapi kak, lain pula jadi cerita dia. Nur ni kau tiuk. Kau degah tiuk weh. Kau tiuk-tiuk. Allah. Lepas tu kak, masa Jiha tu nasib baik dia tak panik lagi. Dia dah mikir. Dia pun pergi panggil sain dia nama Una. Una ni memang sain set-set dia lah. Sebab apa dia pergi panggil Una? Sebabnya Una ni dia pandai berubah orang sikit-sikit. Jadi Una pun marilah dekat Nur. Una pun baca. Una waktu beli satu minyak. Minyak apa? Minyak senyonyong. Bukan. Minyak kasturi kijang. Bukan. Dalam cerita ni minyak kasturi putih. Jadi Una pun bila-bila baca tu, dia pun sapu lah minyak kasturi tu. Minyak kasturi ni bukan sapu pun minyak angin ni. Dia tek-tek lah macam tek tangan. Lepas tu suruh hidung letak-letak belakang ling gitu lah. Tak dahi. Bila Una ni sapu minyak kasturi dekat Nur, tiba-tiba dengan derahnya Nur nepik. Busuk. Macam nak marah ke Una. Tapi dalam keadaan tiuk lagi. Untuk maklumat korang, mana tak tahulah, pasal minyak kasturi ni biasanya orang gunakan satu memang untuk wangi-wangian lah. Satu lagi untuk nak halau jin tak suka bang kasturi. Dia tak kira lah kasturi hijau, kasturi hitam, kasturi putih ko. Memang kasturi tu kak memang jin tak si. Dalam cerita ni dia guna kasturi putih. Lepas pada tu Nur pun start nepik, meraung-raung dah. Tapi dalam masa yang sama, dia dekat Una. Dia macam takut doa lah, tapi tak tahu takut ke gapo. Jiha pula, mula daripada dia start sapu minyak panas dekat labu betih Nur ni, dia rasa dah. Tubuh dia sendiri pun rasa lemah sangat. Lemah semangat, rasa benda berat sangat Macam tak kena sangat dah ni. Nur tu dia duduk meraung-raung gitu Jadi Una minta tolong pimpinan pelajar, kak-kak sini lah. Akak
Nur ni wak turun daripada katil, wak turun atas latar. Sebab tak boleh nak berobat dah kan. Saya macam sepit ke katil. Dengan Nur ni lost control, duk nepik-nepik. Di saat Nur ni nepik dia, Jiha dia macam tak boleh gira. Dia jadi satu perasaan tak boleh nak royak. Macam takut, nak marah, sedih. Dia macam ibarat Nur ni duk nepik dia. Pada Jiha masa ni rasa panas sangat. Duduk tengah dengan Nur meraung tu ke, dia pun tutup telinga. And dia rasa macam lost control dah. Dia pun tubik daripada dom dengan keadaan berlari. Bila-bila tutup telinga. Lalu koridor dia menuju ke bilik pimpinan. Dalam masa yang lalu dekat koridor tu memang ramai sangat orang pelajar dekat koridor tu. Sebabnya dia orang ni mari untuk tengok Nur ya, sebab dia orang dengar Nur duk nepik-nepik. Tapi tiba-tiba drama terjadi bila si Jiha ni tubik daripada dom dengan keadaan Unggar bila tutup telinga. Mesti orang expect ingat dia kena rasuk Benar tak? Dia pun tuju ke bilik pimpinan. Siapa dekat bilik pimpinan tu? Kat sini dalam tu macam kecuk apa masuk dengan banyak kalau unggar gitu masuk dalam bilik orang koseh. Lepas tu kak tu pun gitu je lalu ke Jiha. Tanya buat apa ni? Masa tu Jiha tak kecek. Cuma tangan dia shaking, ketar ke badan yang memang ketar. Menggigil supaya sejuk dok. Lepas tu kak tu pun salah seorang lah. Marilah tepuk-tepuk belakang Nur pula dah. Marilah tepuk-tepuk belakang Jiha. Lepas tu ada seorang tu buat mari air. Suruh Jiha minum air. Nak oyak menggigilnya Jiha masa ni. Dia pergi gelas tu. Kosok gelas-gelas ngecik air. Gitu deh. Tapi kak dia pun minum juga. Sudah minum air tu kak, dia pun baru ayak kokak sini ni. Dia tak lagi dengar Nur duduk nepik-nepik ni. Jadi dia macam takut dia pun hilang kawalan histeria aku gapo dia mari unggal lalu dekat bilik pimpinan pelajar ni. Disebabkan kejadian dia unggal daripada dom tu ke bilik pimpinan pelajar melalui koridor penuh dengan orang. Dia jadi famous tau tak. Hampir semua pelajar kenal dia. Bila orang tengok dia tu, orang pun boleh catch lalu. Dia ni lari daripada dom ada histeria itu. Unggar-unggar bila-bila tutup telinga, apa tak khabar apa. Jadinya Jiha pun duduklah meta dekat bilik pimpinan. Duduk relax-relax tapi dia tak tenang. Dia rasa tak sedap lagi. Dia pun pergilah jumpa saing dia hok seorang lagi. Saing dia hok seorang lagi ni nama Lia. Dom Lia depan bilik pimpinan pelajar tu. Kira mudah tu pintu tu pakat jumpa lalu dom Lia. Dia masuk tu dia pergi kat Lia. Lia memang ada lah dalam dom tu. Dia pergi minta Yasin Lia. Aku nak Yasin Lia, aku nak baca. Ketar tangan dia masa tu tak hilang lagi. Dia ambil suruh Yasin tu dengan keadaan ketar. Saing dia Lia ni tak tahu gapo pun jadi dekat luar dom. Sebab Lia ni dia sibuk duduk ngapa Al-Quran dalam dom dia. Lia ni student hafiz. Jadi memang tolak terulah dunia luar ni. Apa yang fana lara ni. Dia tak kira dah. Lepas pada Lia holo Yasin ko Jiha tu baru dia perasan apa Jiha ni. Jiha pun yaklah sebut sedikit. Jiha pun duduklah dengan Lia. Dia baca Yasin. Tak banyak pun. Dah ada 3-4 ayat gitu. Dia start rasa tenang. Dia rasa tenang tu kak. Ni pun ayat ko Lia. Lia aku nak masuk kat dom dah. Tak ada bunyi nepik-nepik dah tu. Okey dah aku. Masa tu malam tu gelap. Bayar kejadian tu berlaku daripada maghrib tadi. Saya tak ada makan, tak ada maya gapo dah. Masa tu dekat iso dah. Masa tu iso dah. Dia pun tubiklah daripada dom Lia. Dia pergilah dekat dom dia balik. Bila dia sapa dekat dom dia tengok Nur okey dah. Senyap dah duduk atas katil gitu. Tapi Jiha tak berani nak masuk dekat. Dom dia ni memuatkan 14 orang. Katil dah berdeka. Maksudnya ada 7 katil. Nur ni dia duduk dekat katil hujung sekali. Jiha pula dia duduk jauh katil mula-mula gitu. Dia memang tak berani nak masuk dekat. Dia tengok ke Nur tu dia rasa lain lagi. Maka malam tu terpisahlah jarak antara Nur dengan Jiha. Duduk jauh sikit padahal asalnya katil Nur dengan Jiha ni sebelah-sebelah. Sebab itulah dia orang pergi beli sekali ke apa tu. Malam tu tidur sapalah pagi esok gapo ke adik pun dah memang macam tak ada jadi gapo-gapo dah. Relax dah belakang dah. Dia pun kecek langit Nur. Dia tanya, apa kejadian gitu tu menapuk gapo?
Aku tahunya mu napok takut doh, tapi aku tak tahu mu napok gapo. Aku tak ada tengok gapo pun masa kita naik dom. No pun cerita lah. Masa dia orang mula-mula siapa dekat dom tu ke, masa pintu terkunci tu. Masa tu lagi Nur perasan dekat luar dom dia orang ni ada dua orang tua. Dua orang tua tu adalah sepasang. Satu makcik, satu pakcik. Yang membuatkan Nur ni teriuk sebabnya dia nampak pokcik dengan mokcik tu duduk lambar-lambar kau dia belah-belah sengih ni. Lambar-lambar macam panggil. Takkan lambar pun nak teriuk Of course lah, sebab muka pokcik dengan mokcik tu buruk sangat. Na'uzubillah minazalik. Memang parut doh. Tu Nur macam terkedu, tapi tak boleh nak ayat kau jihad. Dia orang pun terus naik ke dom. Sampai dekat dom tu Nur memang lepas, memang dia takut. Dia terbayang-bayang lagi. Sebab tu lah bawa kepada dia tiuk-tiuk malam tu. Jihad dengar cerita Nur memang meremang doh. Sebab situasi tu mungkin kalau dia salah kelih juga dia akan nampak. And kalau silap langkah, kemungkinan dia pun akan histeria. Lepas pada kejadian tu, beberapa hari lepas pada tu, dia orang pun cuti weekend. Nur dengan Jihad pun ambil keputusan untuk balik minggu tu. Penanya minggu tu bukan minggu balik, tapi dia orang pun balik juga sebab dia orang nak berubah. Nak pergi jumpa ustaz lah buat rawatan Islam. Sini cerita nak pergi pelepah. Nur balik Tumpat Kelantan, Jihad balik Terengganu kita. Kisah seterusnya, kisah keempat daripada Jihad. Masa ni 2021. Tahun ni dia study week lah. Biasanya study week pelajar akan balik rumah. Ada setengah pelajar duduk stay dekat hostel tengok drama Korea. Relate tak? Relate? Cerita ni berlaku dekat rumah Jihad. Ada satu hari tu Jihad dia tengah buat assignment. Pukul 1 pagi time tu dia tengah buat assignment hok guna Microsoft PowerPoint, hok slide tu ke. Jadi sudah buat assignment, ngelah kali dia nak check lah. Kejap sebelum masuk hok cerita pasal slideshow tu. Masa dia tengah buat assignment tadi tu, dia rasa macam ada benda dekat dengan dia. Rasa macam ada satu bayang hitam besar sangat di tepi je, tapi tak paling. Badan dia pun dia rasa macam panah peluh gitu. Macam ni ya awal-awal cerita saat ni ke. Jihad ni kalau ada benda dekat dengan dia ataupun duduk dengan dia akan rasa panah, rasa tak kena gitu tak. Bila dia rasa gitu pun dia terus ke buat assignment. Dia anggap benda tu mungkin nak teman dia buat assignment je lah. Asalkan benda tu tak munculkan diri ataupun tak ganggu dia. Dia pun terus ke buat siapalah siap. Siapa siap tu, tadi ni kata dia nak tengok balik slideshow dia tu. Dia pun ambil telefon dia, record lah. Tujuan dia untuk record slideshow dia buat siap dah ni adalah untuk nak hantar ke sains-sains satu grup dengan dia. Nak make sure dia tak ada buat silap. Maka dia pun ambil telefon, tekan tu, tekan record tu. Sejurus itu dia pun tekanlah start slideshow tu. Biasanya Microsoft PowerPoint ni sebelum dia start dia akan gelap dulu untuk dia masuk slide dia. Jadi bila Jihad tengok dekat skrin telefon dia sambil record tu, dia saat skrin laptop dia gelap, dia nampak ada satu benda duduk tepi dia. Satu bayang-bayang budak kecil je. Dia tak nampak badan, dia tak nampak tangan, dia hanya nampak kepala budak tu duduk tepi. Maksudnya ketinggian budak tu adalah paras meja study dia. Boleh nakak dok kat adik tu kan dia. Dalam skrin laptop tu dia nampak kepala saja. Hok lain tak nampak. Bila Jihad nampak bayangan budak dalam skrin laptop dia tu, dia pun terus stop record. Dia kata, biarlah, buat esok lah, tutup laptop, terus tinggal laptop, pergi masuk dalam bilik, tidur. Keesokan hari, Jihad pun pergilah dekat laptop dia balik. Nak tengok balik lah slide dia tadi tu. Lepas tu, dia pun buka telefon dia sebab dia nak record balik. Tapi, dia baru teringat pasal video semalam. Dia buka je video tu, dia tengok. Dia perhati agak apa. Bila skrin tu gelap, dia pause.
Masa dia post tu, ya Allah ya Tuhan, aku kejut sungguh dia masa ni. Mujur semalam dia tak perhati Bila dia tengok, dia post, dia nampak jelas sejelasnya rupa benda makhluk yang duduk tepi dia tu. Muka budak tu macam alien. Mata dia besar sangat, and mulut dia tak berapa jelas. Dia macam lepas pada tengok tu memang kejut lah. Tapi dia dalam keadaan 50-50. Jom kau aku tengok ni, kau aku yang nampak gini. Kau saja je mata nampak bayangi gitu dalam telefon ni. Dia pun biarlah, mai tunjuk kembang abah. Dia pun pergi tunjuk kembang abah. Dia tunjuk ke adik-beradik dia semua. And dia orang pun nampak benda yang sama. Satu susuk kepala budak yang bermata besar, nampak seperti alien. Di situlah ending cerita Jiha. Alhamdulillah lo ni dia masih ada lagi gangguan, tapi gangguan kecil-kecil. Lepas pada kejadian tu, dia memang get ready lah untuk gapo-gapo gangguan. And bila ada benda mengejutkan dia, Alhamdulillah dia kata, nasib baiklah. Bukan nasib baiklah, memang atas usaha dia. Dia memang boleh kuat semangat walaupun dia nampak benda pelik-pelik. Katanya kalau kita manusia ni jaga hubungan dengan Allah, minta sama dengan Allah, minta lindung diri ke apa semua, insya-Allah Allah akan lindung kita, akan jaga kita daripada gangguan jin dan syaitan. Cerita tadi ke ngelah tu 2021. Alhamdulillah ni tahun 2024 ni Jiha settle dah dapat diploma. Lo ni pun dia ada lagi gangguan, tapi tu kuat sangat lah. Gangguan-gangguan kecil itu macam nampak bayi-bayi teh, macam benda simple-simple, bunyi-bunyi gitu je. Jiha sendiri pun macam kuat semangat dah, boleh kontrol dah untuk tidak terlalu takut dengan benda tu, boleh jaga emosi, boleh jaga semangat ke apa. Memang boleh kontrol lah. Macam tadi dia jaga hubungan dengan Allah, jaga amalan ke apa, insya-Allah benda-benda kita tak suka nak tengok ni, kita boleh bukan kata boleh elak dan nak jumpa-jumpa juga tapi boleh kontrol lah dalam kawalan. Gitu je lah cerita dia. Selamat menyambut Ramadan. Tak menyambut dah lah, tengah menjalani ibadah Ramadan lah. Tak lama dah nak raya deh. Selamat berpuasa untuk esok hari. Bye. Assalamualaikum. Tanpa basi-basi lagi, kita terus masuk ke cerita Jiha 4 tu pula dah. Tanpa basi-basi lagi, kita teruslah masuk ke cerita Jiha yang part kedua. Yang part kedua pula dah. Beberapa hari lepas pada tu, dia orang pun cuti weekend. Nur dengan Jiha pun ambil keputusan untuk balik minggu tu. Penanya minggu tu bukan minggu balik, tapi dia orang pun balik juga sebab dia orang nak berubah. Nak pergi jumpa ustaz lah buat rawatan Islam. Sini cerita nak pergi pelepah. Nur balik Kelantan, Jiha balik Tupak. Dia balik Kelantan, Jiha balik Tupak.